Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azura yang akan mengajar kamu mata pelajaran Bahasa Melayu bagi tingkatan 1 pada tahun ini, tahun 2021. Jadi saya ucapkan selamat kembali ke sesi persekolahan tahun 2021 walaupun kita tidak dapat pergi ke sekolah tetapi kita masih boleh laksanakan pembelajaran secara PDPR. Baik, untuk hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita dengan kemahiran tata bahasa. Okey, kemahiran tata bahasa yang mana kita akan lihat berkaitan dengan kata nama am, kata nama khas, kata nama majmuk. Okey, cikgu percaya ya, kamu telah pun belajar berkaitan dengan kata nama ni pada waktu kamu sekolah rendah dulu. Okey, jadi kita lihatlah ya, sebab tata bahasa ni kita akan belajar sepanjang sehinggalah kamu ke tingkatan 5 nanti. Baik, kita lihat ya, apa dia kata nama am, kata nama khas dan kata nama majmuk. Okey, kata nama terbahagi kepada 2. Okey, kata nama am dan juga kata nama khas. Okey, kata nama am dan kata nama khas. Apa itu kata nama am? Kata nama am merujuk kepada benda, perkara atau konsep yang umum sifatnya. Okey, dieja dengan huruf kecil. Okey, dieja dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Okey, pada permulaan ayat biasalah kita mesti menggunakan huruf besar. Tetapi untuk kata nama am, perkataannya mesti dalam huruf kecil. Alright. Kata nama am terbahagi kepada 2, iaitu kata nama am hidup dan juga kata nama am tak hidup. Bagi kata nama am hidup, terbahagi kepada 2, manusia dan bukan manusia. Apa contoh bagi kata nama am manusia ni? Seperti polis, doktor, murid, guru. Ini untuk kategori manusia. Manakala bagi bukan manusia, pokok, bunga, kucing, buah-buahan, itu adalah contoh bagi kata nama am hidup jenis bukan manusia. Baik, bagi kata nama am tak hidup juga terbahagi kepada 2, iaitu institusi dan juga bukan institusi. Contoh kata nama am bagi institusi adalah dewan, klinik dan hospital. Manakala bukan institusi terbahagi kepada 2 kategori, iaitu konkret dan abstrak. Apa itu konkret? Konkret maksudnya kita boleh lihat, kita boleh sentuh, kita boleh pegang, yang kita nampak. Sebagai contoh, kata nama am konkret ni seperti kerusi, rumah, telefon, semua benda yang kita boleh pegang, komputer. Itu adalah kata nama am konkret. Yang bukan institusi jenis konkret. Manakala jenis abstrak terbahagi kepada 2, iaitu berbilang dan tak berbilang. Contoh bagi berbilang seperti rancangan pendapat. Kita boleh bilang kan? Rancangan 1, rancangan kedua, rancangan ketiga, pendapat pertama, pendapat kedua. Tetapi kalau jenis tak berbilang seperti iklim, cuaca, kita tak boleh nak bilang sebab kita tak boleh nak pegang, kita tak boleh nak bilang. Itu untuk kata nama am bukan institusi jenis abstrak.
Baik, kita lihat pula kata nama khas. Apa itu kata nama khas? Okey. Kata nama khas merujuk kepada benda, perkara atau konsep yang bersifat khusus. Okey, bersifat khusus. Dieja dengan huruf besar pada huruf pertama setiap perkataan. Okey, mesti huruf besar pada setiap huruf pertama perkataan. Itu kata nama khas. Okey, kita lihat contoh. Kata nama khas terbahagi kepada dua, iaitu kata nama khas hidup dan tak hidup. Okey, bagi kata nama khas hidup, okey, terbahagi kepada dua, manusia dan bukan manusia. Sebagai contoh, kalau manusia, nama orang lah. Ahchong, Ramli. Okey, nama. Kalau bukan manusia, contohnya seperti San Kancil, Pak Belang, Tompok. Kalau kamu ada nama kucing, Ella. Contoh Ella nama kucing kamu kan. Jadi Ella itu adalah kata nama khas bagi bukan manusia. Kucing bukan manusia kan. Baik, kita lihat kata nama khas tak hidup. Okey. Hidup kita lihat dari segi bukan institusi. Terbahagi kepada tiga, iaitu tajuk, negara dan juga institusi. Okey. Bagi kategori tajuk, okey, contoh kata nama khas untuk tajuk, kita boleh ambil contoh tajuk cerpen. Okey, novel ke. Okey, sebagai contoh cikgu bagi di sini, kuih bakul limau Mandarin. Okey, ni cerpen. Kemudian kalau negara, Malaysia, Indonesia. Dan kalau contoh institusi, seperti Universiti Malaya. Kalau kamu lihat, bagi kata nama khas, huruf mesti huruf besar di pangkal ataupun permulaan perkataan. Lihat, negara Malaysia, M huruf besar. Universiti Malaya, U huruf besar, M huruf besar. Okey? Baik, sekarang kita lihat pula kata nama majmuk. Apa itu kata nama majmuk? Kata nama majmuk terhasil daripada proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Okey. Sebagai contoh, kita lihat kata nama majmuk terbahagi kepada tiga, iaitu dari segi rangkai kata bebas, istilah khusus dan juga maksud kiasan. Okey, apa contoh kata majmuk? Kata nama majmuk rangkai kata bebas. Sebagai contoh, guru besar, menteri besar, sekolah menengah, sekolah rendah. Itu kata nama majmuk. Okey, ingat kata nama majmuk dia mesti gabungan ataupun ialah gabungan dua atau lebih kata dasar. Okey. Kemudian kita tengok dari segi istilah khusus. Istilah khusus rumah tangga, graf lurus. Dan contoh bagi maksud kiasan, kaki bangku, okey, buah mulut, anak buah. Okey. Ini adalah merupakan kata nama majmuk. Okey, kata nama majmuk. Baik, kita lihat latihan. Kenal pasti perkataan kata nama khas, kemudian betulkan perkataan tersebut. Okey, pada pagi Sabtu yang lalu, saya sempat berbincang dengan Encik Murad. Kami berbincang tentang novel yang berjudul Julia. Okey, daripada petikan ni, cuba kamu kenal pasti manakah kata nama khas dan betulkan dia punya kesalahan kata nama khas tersebut. Yang pertama apa? Ni, Encik Murad. Encik Murad adalah kata nama khas sebab dia nama Nama orang kan.
Jadi sepatutnya huruf E ni harus kita tulis dengan huruf besar. M pun dengan huruf besar. Okey. Mana lagi? Ni novel yang berjudul Julia. Julia ni. Julia ni adalah kata nama khas. J ni sepatutnya kita tulis dengan huruf besar. Okey. So ini adalah kata nama khas. Baik. Nanti cikgu akan bekalkan dengan latihan. Kamu akan buat dalam buku tata bahasa ya. Sila tulis latihan tersebut dalam buku tata bahasa. Jadi untuk hari ini setakat ini dulu. Kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.